Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita dapat sekali lagi untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Semalam kita baca pada ibaratnya Waddainul muajjal, Waddainu al-muajjal. Ad-dainul muajjal adalah ibarat yang terakhir yang kita baca semalam. Bermaksud sekiranya seseorang itu mempunyai hutang, seseorang itu mempunyai hutang, maka maksud mempunyai hutang, orang lain berhutang kepadanya, dan tempoh ataupun waktu masa untuk bayar belum tiba, maka kewujudan hutang tersebut tidak menghalang seseorang itu daripada dihukum sebagai fakir. Daripada satu sudut, dia ada harta dalam bentuk hutang tertunggak orang lain yang perlu diserahkan kepada dirinya. Maka adakah ada hutang tersebut menyebabkan dia ni dikira ada harta? Itu dia. Maka jawapannya tidak. Maka jawapannya tidak.
Okey. Cuba kita tengok dalam i'anatul talibin, apa yang ditulis dalam i'anah. Wad-dainul muajjal, hutang yang bertempoh. Ay wala yamna'ul faqra aidan dainun lahu ala akhara muajjalun fayu'ta hina idin. Dan tidak menghalang akan fakir hutang yang dia punya, yang wajib dibayar oleh orang lain, yang hutang itu muajjal. Fayu'ta hina idin, maka pada ketika itu, ketika dia ada hutang yang orang lain perlu bayar kepada dia, dia tetap boleh menerima zakat. Dia tetap boleh menerima zakat. Itu dalam kitab i'anatul talibin. Dalam kitab Hasyiah Tarmasi, saya baca sedikit. Jadi masalah ada hutang ni, dia penting juga ni. Contohnya orang ini, dia ni businessman. Dia sekarang ni dah jadi tak berduit lah. Sebenarnya dari satu segi, dia ni banyak duit yang dia hutangkan, ada tunggakan hutang orang lain. Kalau hutang-hutang itu dibayar, dia ni kira ada harta. Tapi sekarang ni fil hal ni tak ada harta. Jadi keadaan macam ni kita boleh bayangkan banyak berlaku dalam masyarakat kita. Hutang yang orang kena bayar kat dia itu lebih banyak daripada duit cash yang ada kat tangan dia. Cash kat tangan dia. Jadi dalam kitab Hasyiah Tarmasi, dia menyebut gini. Au hululihi. Ay ila hululi dainihi al-muajjal fahuwa raji'un lis-surati thaniyah. Wa qadiyatu itlaqihim annahu la farqa baina an yahilla qabla mudhi zamani masafati al-qasri am la. Maksudnya dalam ibarat ni, nanti kita akan belajar dalam bab asnaf ni. Dalam bab asnaf, misalnya ini pun antara ni kitab muasir lah. Ni kitab muasir yang memudahkan kita dalam bab muamalat dan juga dalam bab zakat. Al-Khulasah fi fiqhil muamalat dan wayalihi Al-Khulasah fi fiqhiz zakah. Dirasah fiqhiyah muqaranah biqalami Dr. Zain Muhammad Hussein Al-Aidrus. Zaid Hussein Al-Aidrus. Okey. Dalam bab asnaf zakat, ada yang macam mana ni? Mana ibaratnya?
Ha. Jadi dalam okey. Dalam bab asnaf zakat ni, dia ada orang yang mana dia diberikan kifayah umril ghalib, dan ada juga orang yang diberikan sekadar tamamul kifayah. Dalam bab asnaf zakat, ada orang yang mana diberikan kepada dia kifayah umril ghalib, dan diberikan tamamul kifayah. Okey? Faham tak maksud dia? Kalau dalam kitab ni, dia bahagikan asnaf yang terima zakat ni kepada dua bahagian. Satu, orang yang dia mempunyai al-hajatud daimah. Yang kedua, orang yang diberikan, orang yang dia punya hajat dia adalah al-hajatul muaqqatah. Dia ada al-hajatud daimah dan dia ada al-hajatu al-muaqqatah. Al-hajatu daimah dan ada yang al-hajatu al-muaqqatah. Saya rasa ada perbahasan dia nanti. Jadi apa yang kita nak sebutkan tentang masalah orang yang ada hutang ni. Orang yang ada hutang orang lain atas dirinya, dia boleh ambil zakat sehingga dia boleh ambil zakat. Ini yang kita maksudkan. Dia diberi zakat kadar kifayah sahaja, kadar perlu sahaja. Jadi kalau orang tu dia ada hutang orang akan bayar dalam satu tempoh tertentu, maka dia hanya diberi zakat sampai waktu hululid dain. Sekadar tu je. Nampak tak? Itu yang kita maksudkan memberi kepadanya sekadar kifayah, sekadar perlu sahaja. Contohnya Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil yang jenis munsyi'us safar, dia memulakan perjalanan, dia perlukan duit untuk tiket dan makan dalam perjalanan dia nak sampai ke tempat dia. Maka kita beri kepada dia sekadar duit poket tiket dan sekadar duit belanja dalam perjalanan untuk sampai kepada harta dia, misalnya. Jadi dia diberi bukan macam orang fakir dan orang miskin yang diberi, iaitu diberi kifayah umril ghalib. Cara bagaimana ataupun kadar yang nak diberikan kepada asnaf ini pun sebenarnya dia satu perbahasan yang berasingan. Kita sekarang ni dalam perbahasan ta'rif ataupun definisi asnaf. Cuma faedah tambahan ni saya baca daripada kitab Matan Al-Manhajul Qawim, dan juga syarahnya Hasyiah Tarmasi. Sama juga, nampak tak? Sama juga dengan masalah semalam. Seseorang yang dia ada harta, tetapi maluhul ghaib, harta dia tak ada kat tangan sekarang. Nampak? Harta dia tak ada kat tangan sekarang, maluhul ghaib. Macam orang yang terkandas dekat airport ataupun dekat negara kita, dia tak dapat pulang tempat dia, dia selai sepinggang, tak boleh nak akses pada harta dia. Maka ketika itu dia boleh diberi kepada dia zakat. Tetapi
dia diberi zakat hanya sekadar yang mencukupkan dia sehingga dia sampai ke tempat harta dia. Sebanyak tu je. Sebanyak tu saja yang diberikan. Samalah juga yang ibarat yang terakhir ni. Masalah orang yang dia ada ad-dain al-muajjal. Maknanya dia ada harta. Tapi harta dia dalam bentuk hutang. Tertunggak. Dia diberi sekadar waktu yang akan sampai kepada waktu yang orang akan bayar hutang kepada dirinya. Okey? Faham? Dalam kitab Al-Manhajul Qawim ni ada faedah tambahan yang kita nampak? Dalam matan Al-Manhajul Qawim, la man dainuhu qadra malihi illa in sarafahu fid dain. Dalam bab asnaf ini dia ada dua. Satu, orang yang ada hutang orang lain atas diri dia. Dalam masa yang sama dia tu sendiri tak ada harta dan tak ada kasab. Dan satu lagi, orang yang dia ada berhutang dengan orang lain. Dia ada berhutang dengan orang lain. Kalau masih ingat lagi perbahasan tentang masalah dain, ada khilaf dalam bab zakat fitrah antara Ibn Hajar dan Imam Ramli Khatib Syarbini. Adakah hutang menghalang daripada wajibnya zakat fitrah? Imam Ibn Hajar mengatakan menghalang. Imam Khatib Syarbini dan Imam Ramli kata tidak. Itu dalam bab zakat fitrah. Dalam bab zakat harta, wala yamna'ud dainu wujub zakah. Ada hutang tidak menghalang seseorang itu daripada kita hukum dia wajib untuk bayar zakat. Jadi dalam matan Al-Manhajul Qawim, la man dainuhu qadra malihi. Tidak, maksudnya tidak diberi zakat daripada asnaf fuqara dan masakin, orang yang hutangnya sebanyak hartanya. Maknanya hutang dia dengan harta sama banyak. Bi anistaghraqa dainuhu alladhi wajaba alaihi malahu alladhi biyadihi aw kana maluhu akthara min daini kama fuhima bil awla wal murad an la yu'ta min sahmi al fuqara fala yukhalifu ma jazama bihi shaykhan fi bab al 'idqi min annahu ya'khudhu min az-zakah. Jadi orang yang ada hutang, dia tidak boleh ambil zakat. Kalau apa? Kalau dia punya hutang dengan harta sama banyak, ataupun harta lagi banyak daripada hutang, maka kita tak tengok macam ni. Memanglah dia ada harta, tapi harta tu nak kena bayar hutang. Jadi bila harta tu nak kena bayar hutang, maka dia dikira tak ada harta. Kita tak baca macam tu. Dia tak baca macam tu. Kita tengok kat tangan dia ada harta, tanpa kita lihat kepada ada hutang yang perlu dia lunaskan dan dia tunaikan. Ini kalau harta dan hutang sama banyak, ataupun harta lagi banyak daripada hutang dia. Dia tak boleh ambil zakat illa in sarafahu fid dain. Jadi dia ada dua masalah yang berbeza lah. Satu, adakah dia wajib bayar zakat? Satu bab. Satu lagi, adakah dia boleh terima zakat? Sekarang ini kita sedang bicarakan tentang adakah dia boleh terima zakat. Dia tu yang dimaksudkan orang yang berhutang. Illa in sarafahu fid dain.
Kecuali kalau dia guna harta yang dia ada ni untuk bayar hutang. Dia telah guna. Bila dia telah guna bayar hutang, dia jadi tak ada harta. Bila dia jadi tak ada harta, maka dia jadi fakir. Lalu dia boleh terima zakat. Hadha ma naqalahu Syaikhan 'an al-Baghawi wa qala Ibn al-Rif'ati innahu al-haq faqad nassa 'alayhi fil ummi wa tabi'u subki wa ghayruhu wa kal istighram ma law kana dayn aqal min malihi biqadrin la yukhrijuhu. لو كان الدين أقل من ماله بقدر لا يخرجه عن الفقر. Okey, khalas. Ini sedikit faedah berkaitan dengan hutang. Kaitan dengan hutang. Tengok. Wal kasbul ladzi la yaliqu bihi. Wal kasbul ladzi la yaliqu bihi. Apa maksud dia? Maksudnya dia ada kerja. Bukan dia ada kerja. Ada pekerjaan kat luar tu. Ada pekerjaan kat luar tu, tapi dia tak kerja. Kalau dia ambil kerja tu, dia adalah duit. Cukup untuk tanggung dia punya perbelanjaan dia dan orang yang dia tanggung. Adakah ada kerja di luar, tetapi dia tak kerja, menyebabkan dia ini dikira cuai, lalu dia tak boleh ambil zakat. Maka ditulis kat sini, wal kasbul ladzi la yaliqu bihi, tidak menghalang akan berstatus sebagai fakir oleh adanya pekerjaan. Tetapi pekerjaan yang ada itu pekerjaan yang tak sesuai untuk dia. Pekerjaan yang apa? Tak sesuai untuk dia. Dalam i'anah kata apa? Apa maksud pekerjaan tu tak sesuai? Sama ada pekerjaan tu tak sesuai segi syarak. Segi syarak sebab pekerjaan tu haram. Dia orang Islam. Mana sesuai? Mana boleh kerja benda yang haram? Ada kerja dekat kilang kasbah, gaji besar. Kalau dia kerja, dia tak jadi fakir. Jadi dia tak nak ambil kerja tu, menyebabkan dia tak ada harta. Maka dia layak menerima zakat. Dia masih fakir. Ataupun segi uruf. Satu, segi syarak tak layak. Yang kedua, segi uruf. Sebab apa segi uruf tak layak? Sebab mencacatkan maruahnya. Maka pada ketika itu, kerja yang ada itu, kita hukum macam tidak ada. Okey, faham? Semalam pun kita dah sebut. Orang yang fakir ini, orang yang tak ada kerja. Jadi kerja yang dimaksudkan ni, dia ada syarat dia. Pertama, kerja itu adalah kerja yang halal. Yang kedua, kerja yang layak. Yang ketiga, kerja yang cukupkan keperluan dia. Kalau tak ada tiga-tiga ciri-ciri ini, maka dia adalah dikira sebagai apa? Dia dikira sebagai fakir. Okey? Itu masalah pekerjaan. Itu masalah pekerjaan. Kemudian sambung lagi. Wa afta ba'dhum anna huliyal mar'ati allaiqa biha almuhtajati litazayyuni bih adatan la yamna'u faqraha. Tengok ni. Dia ada satu masalah. Dia ada satu masalah. Masalah apa? Masalah barang kemas. Dia duit tak ada, tapi barang kemas ada.
perempuan ni. Dia ada barang kemas. Barang kemas yang ada dekat dia ni, kalau dia tunaikan, dia jual, dia tunaikan, dapatlah duit. Semalam kita baca, kalau ada rumah, adanya rumah tidak mengeluarkan status orang tu fakir, adanya pakaian yang perlu, adanya kitab-kitab yang diperlukan, maka tidak mengeluarkan status orang itu daripada fakir. Sekarang ni masalah barang kemas. Masalah barang kemas. Maka ditulis di sini, dan telah mengeluarkan fatwa oleh sebahagian ulama bahawasanya barang kemas yang layak, al-la'iqah baca, dia sifat kepada huli, barang kemas yang layak dengan perempuan tu, dia jenis perempuan yang memang berada, maknanya bangsawan. Jadi barang kemas tu layaklah, sesuai, tidaklah terlalu mewah, tapi memang jenis keturunan dia memang jenis barang kemas macam tu biasa. Maka barang kemas yang layak bagi perempuan, yang mana dia perlukan barang kemas tersebut untuk berhias dengannya. Ditulis dalam syarah, kita baca ibarat ni al-muhtajata. Tadi saya baca al-muhtajati, kita baca al-muhtajata. Al-muhtajata. Nampak tak? Al-muhtajata tu disifat kepada barang kemas. Maksudnya barang kemas yang diperlukan kepada barang kemas tersebut. Dan boleh juga baca dengan jar. Ada syarahannya. Tengoklah dalam anak i'rab dia. Barang kemas yang mana diperlukan ataupun perempuan tu perlukan untuk berhias dengannya. Segi adat, maka tidak menghalangnya daripada dia dikira sebagai fakir. Wa sawwabahu syaikhuna. Tengok, syekh kami, kata pengarang iaitu Imam Ibn Hajar, telah mengatakan fatwa ni, fatwa yang mengatakan bahawasanya kalau perempuan ada barang kemas, dia tak perlu jual barang kemas. Kalau dia dah jual, dah habis dah duit tu, baru boleh ambil zakat. Tak. Walaupun dia ada barang kemas, dan barang kemas yang dia pakai itu sekadar-kadar, dia perlukan untuk menghias diri, dan benda itu layak segi adatnya, maka 7-Eleven tu pekerjaan yang haram. Abu Nuaim, dia termasuk, bukan tak layak, memang tak layak lah segi syarak. Itu kan haram. Dia haram. Sebahagian daripada pendapatan dia haram. Bukan syubhat lagi, haram. Sebahagian lah. Maka kalau haram, sudah tentulah dia tak termasuk, tidak termasuk dalam kategori layak. Okey. Dan telah mensahihkan fatwa ini oleh guru kami, iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Habis. Barang kemas, Okey, seterusnya. Itu masalah barang kemas. Kemudian seterusnya, habis wal miskin. Dia akan baca wal miskin.
Kita baca dulu wal miskin, nanti dekat ujung ni akan ada lagi perbahasan. Sabar. Kita tengok setakat yang kita dah baca. Setakat yang kita dah baca, kita dah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan fakir. Sekaligus ini adalah tafsiran mazhab Al-Imam Syafi'i pada ayat Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara. Jadi apa yang dimaksudkan dengan fuqara? Okey? Apa yang dimaksudkan dengan fuqara? Dia Ustaz Fikri Fauzi. Ustaz Fikri Fauzi, Pakistan se bol raha hai. Dia akan jadi macam-macam lah soalan Madrasah Ar-Rashidin. Macam-macam lah soalan akan bangkit. Seludupnya, barang cetak rompaknya. Dia simple je. Daripada sini kita dah dapat faham satu perkara apa? Kita kena tahu bab muamalat. Sebelum ni masa zakat fitrah, sebelum ni dalam bab zakat fitrah, kita kata kita kena tahu bab nafkah kan? Samalah juga dalam masalah ni. Kita kena tahu bab muamalat. Maknanya mana-mana kasab yang hukumnya haram, maka dia adalah kasab yang tidak layak. Okey? Jadi kalau seluduk tu haram, seluduk tu jadi kasab yang tak layak. Kalau tak haram, jadi kasab yang layak. Okey? Dia kena faham satu kasab yang layak ni, satu kasab yang tak layak ni maknanya memang haram. Satu lagi kasab yang tak layak ni, tak sesuai lah ustaz jual barang seludup. Kalaulah kita kata seludup ni boleh, tapi segi muruahnya tak sesuai. Jadi tak haram, tapi daripada segi muruah tak sesuai. Faham tak? Dalam i'anah dia bagi contoh. Dia ni ada orang nak ambil, dia nak bayar gaji. Upah buat kerja tu okey. Tapi orang yang nak upah tu, syarikat yang nak upah tu adalah syarikat yang haram. Upah buat kerja yang okey, tapi harta syarikat ataupun harta individu tu haram. Ataupun kuat syubhat. Nampak tak? Jadi masalah ni sebenarnya bukan masalah zakat. Masalah kasab ni, dia dah jadi bukan masalah zakat, masalah muamalat. Jadi kalau kita bahas kat sini, jadi bahasan muamalat. Sedangkan kita sedang baca bahas zakat. Faham tak? Jadi perlu dirujuk dalam bab muamalat. Apakah hukum menjual barang cetak rompak? Hukukun mujarradah masuk perbahasan pula tentang hak cipta. Hak cipta sejauh mana sah ataupun tidak sah, ataupun dia sah tapi haram. Okey. Seterusnya, jadi sekarang ni secara ringkasnya kita dah dapat tahu siapakah yang dimaksudkan dengan fakir. Ada lagi tambahan perbahasannya pada muka surat yang berikutnya. Kita masuk pula pada al-miskin. Wal miskin ni man qadara ala malin au kasbin. Nampak? Man qadara ala malin au kasbin yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Yaqa'u mawqi'an min hajatihi wala yakfihi kaman yahtaju li'asharah wa 'indahu thamaniyah wala yakfihi al-kifayata as-sabiqah wa in malaka akthara min nisab. Wa in malaka akthara min nisab.
Cuba tengok apa yang dimaksudkan dengan orang miskin. Orang miskin ni adalah man qadara ala malin au kasbin. Au kasbin. Salah satulah. Dia bukan syarat dua-dua kan. Maknanya orang miskin ni, dia ini mampu. Maksudnya ada. Dia ini ada harta dan ada pekerjaan. Atau ada pekerjaan. Maksudnya dia ada harta, tak ada pekerjaan. Ataupun ada pekerjaan, tak ada harta simpanan. Ataupun ada harta dan ada pekerjaan. Okey? Tak kisah. Dia ada harta saja, tak ada pekerjaan. Ada pekerjaan, tak ada harta. Ada harta dan ada pekerjaan. Tak kisah. Yang pentingnya, yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Pekerjaan yang dia ada dan harta yang dia ada itu mencukupkan, maknanya menampung hajatnya. Mengampung hajatnya. Wala yakfihi. Waw tu waw hal. Sedangkan ma zukira la yakfihi. Wala yakfihi maksudnya benda tu ada. Harta adalah. Dalam poket ada sikit duit. Dalam bank adalah sikit duit. Pekerjaan adalah. Maknanya pekerjaan atau harta itu bolehlah guna untuk saraan dia. Tetapi poin dia, wala yakfihi. Tapi tak cukup. Ada bukan tak ada langsung duit nak guna untuk keperluan. Tetapi tak cukup. Tidak cukup. Wala yakfihi. Dan tidak mencukupi. Dia bagi contoh. Kaman yahtaju li asyarah wa indahu samaniyah wala yakfihi. Ini semalam ingat tak? Semalam saya bagi perbezaan. Perbezaan dhabit ni ulama lah yang bagi. Dhabit. Sekarang ni ulama bahaskan bagaimana kita nak dhabit beza antara fakir dan miskin. Beza antara fakir dan miskin. Jadi beza dia, kalau dia ada harta ataupun dia ada kasab, kalau orang fakir ni tidak cukup untuk separuh keperluan dia. Untuk orang yang miskin pula, definisi dia tidak mencukupi keseluruhan keperluan dia, tetapi lebih daripada setengah. Dia bagi contoh macam satu orang yang mana dia perlu 10, tapi yang dia boleh dapat, harta yang ada kat dia boleh tampung 8. Contoh, pekerjaan dia, upah yang dia dapat boleh tampung kurang daripada keperluan yang dia dapat. Wa indahu samaniyah. Okey? Wala yakfihi. Wa indahu samaniyah wala yakfihi. Dalam i'anah dia sebut, aulanya kita tukar dengan perkataan ta. Wala takfihi. Sebab fa'il tu dia kembali kepada samaniyah. Jadi samaniyah tu muannas, maka dibawa dengan lafaz muannas juga. Wala takfihi al-kifayatas sabiqah. Pekerjaan ataupun harta yang dia ada tu tidak mencukupkan dia akan kifayah, keperluan yang disebut tadi. Kifayah sabiqah dalam i'anah ditafsirkan apa? Al-kifayata sabiqah maksudnya kifayata nafsihi wa kifayata mumawwanihi. Kifayata nafsihi, al-kifayata sabiqah maksud dia kifayata nafsihi wa kifayata mumawwanihi. Kifayah diri dia sendiri berapa dia perlu, dan
kifayah mumawwan, orang yang dia tanggung. Tengok ni. Ini masail mansurah berkaitan dengan fakir dan miskin. Cuba tengok. Setelah secara ringkas kita tahu apakah maksud fakir dan apakah maksud miskin. Jadi untuk zaman sekarang ni ada kereta tidak mengeluarkan adanya kereta tidak mengeluarkan seseorang itu daripada dikira fakir yang layak untuk dia. Okey. Jadi kita tengok ni takrif seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in malaka ghayah, wa in malaka akthara min nisab, wa in malaka min nisab. Nampak? Walaupun ni ghayah ni. Ni ghayah kepada miskin. Ni ghayah kepada miskin. Walaupun dia ada harta lebih daripada nisab. Contohlah nisab sekarang ni berapa? Contoh 13,000. Dia dalam bank ada 20,000. Ataupun kat tangan dia ada 20,000. Duit kat tangan dia tu lagi banyak daripada nisab. Walaupun begitu, tidak semestinya orang ada duit mencecah nisab, dia tidak boleh dikira fakir ataupun dia tidak boleh dikira miskin. Sebab apa? Sebab nisbah dia bukan kita tengok berapa harta yang dia ada. Nisbah yang kita tengok tu berapa banyak tanggungan dia, kan? Berapa banyak tanggungan dia. Dia tanggung banyak, anak banyak, bini banyak. Misalnya, dia tanggungan dia banyak. Tu ada istilah digunakan sekarang ni, miskin bandar. Nampak? Miskin bandar. Mungkin gaji dia 3,000 ke bawah. Miskin bandar. Kalau kat kampung tu dah mewah dah kalau gaji 3,000. Kerana taraf kehidupan dan dia punya pembayaran itu semua mahal. Maka kalau PPZ misalnya memberi kadar sebagai 3,000. Tapi 3,000 tu tengok dulu. Dia kan ada beza orang bujang, orang yang dah kahwin, orang yang mana orang yang mana ditanggung dan seumpamanya. Okey. Seterusnya, tapi dalam i'anah ni, untuk ibarat ni ada perkara yang bagus. Jadi kita baca sikit daripada kitab i'anah. Tengok dalam kitab i'anah. Ai anna man qadara ala ma dhukira min ghairi kifayatin yakunu miskinan. Orang yang dia mampu apa yang disebutkan tadi, ada harta, ada kerja tapi tak cukup, orang ini dikira miskin. Walaupun dia ada duit ataupun ada pendapatan melebihi nisab. Melebihi nisab. Wa min thamma qala fil ihya qad yamliku alfan wa huwa faqir. Oleh kerana itu dalam ihya ada sebut kadang-kadang ada orang ada 1,000 tapi dia fakir. Wa qad la yamliku illa fa'san wa hablan wa huwa ghani wa kalladhi yaktasibu kulla yawmin kifayatahu. Imam Ghazali kata ada kadang-kadang ada orang ada 1,000 dinar tapi dia ni fakir. Ada orang dia ada tali dengan kapak tapi dia ni kira kaya. Sebab apa? Tali dengan kapak tu dia masuk hutan, dia banyak dapat hasil, dah jual cukup untuk satu hari punya kifayah.
Nampak tak? Kemudian wa fit tuhfah, tengok dalam tuhfah, ibarat dinukilkan oleh i'anah, mana suhu ulima mimma taqarrara anna al-faqira aswa'u halan minal miskin. Aswa'u halan minal miskin. Daripada yang dah sebut tadi, dapat diketahui orang fakir ini dia lebih orang fakir ni dia lebih teruk keadaan dia. Orang fakir ni dia lebih teruk keadaannya daripada orang miskin. Ni semalam pun saya dah sebut, ada khilaf kan? Ada khilaf dalam antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, orang fakir dia lebih teruk. Kita kira lagi papa daripada miskin. Wa akasa Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebaliknya. Wa rudda bi annahu sallallahu alaihi wasallam ista'adha min al-faqri wa sa'ala al-maskanah bi qawlihi Allahumma ahyini miskinan. Jadi ada juga yang ulama kita rad mazhab Hanafi. Kita guna dalil macam ni. Kita kata Nabi minta lindung daripada fakir, tapi Nabi doa supaya jadi orang miskin. Maka menunjukkan fakir ni lagi teruk daripada miskin. Tapi rad ini tak sesuai. Kerana fakir yang diminta lindung daripadanya ialah fakir hati. Wal maskana al mas'ula sukunuhu wa tawadhu'u wa tuma'ninatu ala anna haditha dha'ifun wa mu'aridun bima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam ista'adha minha. Nampak tak? Ini contohlah perbahasan. Jadi ada yang kata dalil mazhab Syafi'i sebab Nabi minta lindung daripada fakir, Nabi tak minta, Nabi doa jadi miskin. Maka dirad fakir yang dimaksudkan adalah fakir hati, itu Nabi minta lindung. Dan juga miskin yang Nabi mohon tu bukan miskin maknanya susah. Miskin yang Nabi lindung tu miskin dengan makna maskanah, sukun, tenang, tawadhu'. Dan hadis itu pula dhaif. Apatah lagi ada hadis yang lebih sahih yang bertentangan, yang mana hadis itu menunjukkan Nabi minta lindung daripada miskin. Itu cara hujahnya. Kemudian lakin ujiba bi annahu inna masta'adha min fitnatiha kama sta'adha min fitnatai al-faqri wal ghina duna wasfayhima li'annahuma ta'awarahu fakana khatimata amri ghaniyan bima afa Allahu alayhi wa innama alladhi yaridu alayhi ma naqalahu fil majmu' an khalaiq min ahli al-lugha mithlu ma qulna. Okey. Jadi kita jawab, Nabi minta lindung daripada fitnah fakir dan juga miskin. Bukan daripada disifatkan sebagai miskin. Apatah lagi di akhir umur, Allah Ta'ala beri asbab-asbab ghina pada Nabi. Walaupun Nabi SAW dapat terus Nabi sedekah, tapi maknanya asbab ghina tu ada pada Nabi SAW. Jadi, perbahasan tentang beza fakir dan miskin ni kalau kita baca dalam fiqh Muqarran, dia jadi panjang lah. Tetapi masalahnya, adakah ada samaratul khilaf? Soalan dia. Ada samaratul khilaf tak? Ada samaratul khilaf tak antara fakir dengan miskin? Ada tak samaratul khilaf? Iyalah kalau kita kata, kalaulah mazhab Syafi'i kata miskin itu lebih teruk daripada fakir, sama juga dapat zakat juga. Maknanya nampak khilaf tu pada lafzi je. Betul tak?
Dia ada samaratul khilaf dia. Pada perkataan fakir dan miskin, dia punya samaratul khilaf. Maka contohnya, satu orang dia telah wakafkan, saya wakafkan harta saya kepada golongan yang paling susah antara miskin dan fakir. Contohnya macam tu. Jadi kalau kita kata fakirlah yang paling susah, maksud dalam ayat wakaf ni untuk fakir. Ataupun dia wakafkan harta dia untuk orang yang mana? Orang miskin ke bawah. Maka orang fakir boleh dapat. Tapi kalau dia kata orang fakir ke bawah, orang miskin tak boleh dapat. Kalau mazhab Hanafi punya tafsiran jadi lain pula. Di situlah faedah tafsir lurah tu, sebab tu jadi panjang. Bukan sahaja perbezaan itu hanya sekadar perbahasan dalam kelas sahaja, tapi dia ada thamaratul khilaf. Khilaf ni selalu kan, orang yang belajar khilaf maklum dengan istilah ni. Kita ada al-khilaful lafzi, dan kita ada al-khilaful haqiqi, ataupun ia juga dipanggil al-khilaful jauhari. Nampak tak? Itu faedah apakah beza fakir dengan miskin. Contohnya antara dalil mazhab Hanafi, au miskinan za matrabah. Misalnya orang miskin yang mana ada bertanah. Dia kata, tengok ni orang miskin ni bertanah aja. Quran sifat sebagai orang yang ada tanah aja. Bukan tanah, ardu, bumi. Ada tanah aja. Orang kata ada telur aja. Miskin sangatlah. Jadi perbahasannya menarik kan. Kita ada kitab yang tesis pun dibuat. Kalau kita tengok kitab Asaru Adillah Al-Mukhtalaf Fiha kan, Dr. Mustafa Bugha misalnya. Asarul Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Mukhtalaf Fiha. Kesan daripada perbezaan usul, maka kesannya membentuk mazhab-mazhab. Maka ada juga kitab yang ditulis Asaru Al-Ikhtilafil Lughah. Kesan daripada perbezaan dalam mentafsirkan bahasa. Kesan dalam mentafsirkan bahasa itu menyebabkan apa? Membentuk mazhab. Itu pun salah satu bentuk khilaf yang berlaku. Maka bila kita nak bahas tentang khilaf, maka kita kena tahu dia punya titik khilaf, manat dia. Mahal niza' dia panggil. Kena tahu mahal niza'. Kita bahas di situ. Janganlah kita bahaskan. Sebab itu perbahasan ni jangan dijadikan perbahasan yang muntashir, ghairu mundhabit. Perbahasan yang muntashir, yang tidak yang tidak mundhabit. Dia dalam bab zakat, Ustaz Zubair, kan kita kata kita bagi kepada isti'ab. Jadi tak adalah istilah didahulukan fakir barulah miskin. Dia tak adalah istilah macam tu. Kan kena bagi kat semua. Berapa yang ada, bagi sekadar yang boleh bagi. Bukan maknanya amma safinatu fakanat limasakin. Itu dalil kita kan. Dia ada kapal, dia ada sampan, mana ada harta juga. Itu dalil mazhab Syafi'i, Abdul Rahman. Amma safinatu fakanat limasakin. Okey. Jadi dia menarik sebenarnya bila kita belajar nampak tak? Tu Ustaz Luqman pun ada share Hasyiah Tarmasi. Dalam bab zakat memang tak nampak dia punya faedah khilaf. Tapi dalam bab lain, dalam bab wasiat, dalam bab wakaf akan zahir. Tetapi maknanya bukanlah kita kata membahaskannya tak ada faedah. Tetaplah ada faedah kan. Daripada sini kita dapat Quran ajar kita satu lurah, bahawasanya fuqara dan masakin ni adalah dua entiti, dua golongan yang lain. Nampak? Daripada sini dia sebenarnya
kalau kita belajar dalam ilmu bahasa, dia ada bahasa yang mana muwalladah. Ada bahasa syar'iyah. Bahasa syar'iyah ni maksudnya Al-Quran yang mana mengajar bahasa itu. Ada juga. Tapi kita tak katalah fuqara dan masakin ni diajar oleh Al-Quran. Tapi kenapa ulama' melihat bahawasanya fuqara dan masakin ni adalah dua asnaf yang berbeza? Kerana kaedah yang masyhur dalam nahu, al-'atfu yaqtadil mughayarah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi bila antara fuqara dan masakin ada huruf ataf, maka disebut al-'atfu. Asalnya al-'atfu yaqtadil mughayarah. Ataf menuntut antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini adalah dua benda yang berbeza. Jadi bila dia dua benda yang berbeza, kita perlulah tafsirkan untuk faham benda apa. Walaupun segi dapat tu semuanya dapat, kan? Tetapi inilah dipanggil untuk memahami Al-Quran. Jadi antara perbahasan yang mana menarik dalam ilmu khilaf ini, iaitu kesan tafsiran kepada lughah dalam membentuk mazhab-mazhab. Ada tesis, ada kitab pun yang ditulis berkenaan dengan perkara ini. Contohnya Imam Syafi'i mentafsirkan fatayammamu sa'id. Sa'id tu dengan makna apa? Tafsiran Imam Syafi'i sa'id dengan makna apa? Membentuk mazhab yang tertentu tentang alat tayammum yang berbeza dengan mazhab Hanafi, berbeza dengan mazhab lain. Tafsiran tentang quru', ini masyhur, kalimah yang mushtarak, membentuk dua mazhab. Misalnya, paling kurang yang menyebut tentang, okey, kita tengok kat depan lagi. Dia banyak lagi tu. Tak habis lagi. Kemudian tak habis lagi. Kita masih lagi baca i'anah talibin. Jadi ridak sunnah, kalau dia ada kebun getah, dia ada tanah, tapi tanah ni tak boleh buat apa, maka pada ketika itu dia adalah fakir. Kalau tanah tu tak boleh nak mengeluarkan hasil yang sesuai, maka dia ini dipanggil orang yang akan diberikan sekadar keperluan sahaja sampai tanah tu dijual. Dia akan memberi kesan, dia akan ada kesan ni. Dia yang tadi kan mula-mula kita sebut ni, dia ada al-hajatu daimah, al-hajatul muaqqatah. Kita dalam kitab Khulasah Fiqh Zakah tu ditaksimkan begitu. Dia akan membentuk perbezaan ketika cara kita nak bagi tu. Banyak mana nak bagi. Tadi ada soalan daripada Abdullah SJ kan. Dia kata orang yang ada kapak dengan tali. Jadi hasilnya harian je. Bukankah syarat hasil tu kifayah umur ghalib? Kifayah umur ghalib. Dia tak ada kifayah umur ghalib. Dia bukan macam tu Abdullah, Ustaz Abdullah SD. Dia kifayah, saya dah sebut dah semalam. Yang diiktibarkan kifayah umur ghalib ni adalah masalah harta, bukan kasab. Masalah harta. Dia ada harta, tak ada kasab. Maka harta yang akan mengeluarkan dia daripada status fakir tu adalah harta yang kifayah umur ghalib. Kasab tak ada. Mana ada orang ada kasab cukup untuk kifayah umur ghalib? Oh, hebat lah. Mana ada orang ada kasab? Kasab tu, dia punya hasil gaji tu boleh tampung kifayah umur ghalib? Tak mungkin lah. Maksudnya, dia ada pendapatan yang mana boleh tampung untuk harian tu cukup, untuk bulanan tu cukup. Bila harian cukup, bulanan cukup, maka baki umur segi andaiannya cukup. Jadi ini biasa orang terkeliru dalam isu kifayah umur ghalib. Jadi Ustaz Abdullah Amir mencadangkan
bahawasanya faedah dia ialah apabila yang ada tu tidak cukup, hanya cukup untuk kepada fakir, hanya cukup untuk apa? Untuk diberikan kepada satu asnaf sahaja, untuk beri kepada satu asnaf sahaja, maka disitulah kita bagi kepada fakir. Dia sebenarnya dia tak jadi juga, kan? Dia tak jadi juga. Sebab kalau dia punya khilaf tu pada perkataan. Okey, kalaulah kita kata ada cukup untuk satu asnaf. Okey, apa samaratul khilaf? Tak ada samaratul khilaf lah antara Hanafi dengan Syafi'i. Tetap juga maksudnya di sisi mazhab Syafi'i bagi kepada yang paling susah. Yang paling susah adalah fakir. Di sisi mazhab Syafi'i. Tetapi di sisi mazhab Hanafi yang paling susah dipanggil miskin. Nama je beza, hakikat sama. Sebab tu kita kata tak ada samaratul khilaf. Hakikatnya tetap sama. Dia samaratul khilaf tu ialah dia akan merujuk pada lafaz. Perbezaan lafaz itu memberi kesan. Jadi perbezaan lafaz memberi kesan ketika dalam mana-mana ibadat yang mana melibatkan ucapan lafaz. Di situ baru ada nampak dia punya samaratul khilaf. Sebab itu contoh yang diberikan tu adalah wasiat. Nampak tak? Masalah talib ilm, masalah talib ilm ada kat depan, ada kat bawah ni. Kita baca kat bawah lagi ni. Kita duk baca i'anatul talibin. Kita duk baca i'anatul talibin. Ada sedikit masalah tentang talib ilm. Wa'lam anna ma la yamna'ul faqra mimma taqaddama la yamna'ul maskanah aydan. Ni kita baca i'anah ni. Ketahui olehmu bahawasanya perkara-perkara yang tidak menghalang status fakir tidak menghalang status miskin. Jelaslah. Itu dipanggil apa? Qiyas aulawi. Qiyas aulawi kan? Qiyas aulawi fahuwal khitab. Maknanya apa-apa yang tidak menghalang orang itu dapat daripada dipanggil fakir, maka tidak juga menghalang daripada ia dipanggil miskin. Tengok ni. Wa mimma la yamna'uhuma ishtighaluhu an kasbin yuhsinuhu bihifzil Quran aw bil fiqhi aw bit tafsiri aw il hadisi aw ma kana alatan lidhalika wa kana yata'atta minhu dhalika fayu'ta li yatafarrag li tahsili li umumi naf'i wa ta'addihi wa kaunu fardha kifayah wa min thamma lam yu'tah. Nampak ni? Ini masalah yang tadi ditanya oleh Hasan Helmi. Tengok ni. Ketahuilah olehmu. Mana tadi? Wa mimma la yamna'uhuma. Dan perkara yang tidak menghalang juga akan keduanya. Sibuknya seseorang itu daripada kerja yang dia boleh buat. Apa yang sibukkan dia daripada kerja? Dia nak hafal Quran, fiqh, tafsir, hadis, ataupun belajar ilmu alat untuk sampaikannya kepada perkara tersebut. Wa kana yata'atta minhu dhalika. Wa kana yata'atta minhu dhalika. Dan dia ni boleh nak masuknya. Itu kan malah yang sebelum ni kita ada bahaskan tentang masalah apa? An-nijabah kan? Itu maksud wa kana yata'atta minhu dhalika tu an-nijabah. Fayu'ta, maka dia diberi zakat untuk dia memfokuskan untuk mendapatkan ilmu. Kerana ilmu itu manfaatnya umum dan mutaaddi dan hukumnya fardu kifayah.
wa min thamma lam yu'tal mutanaffilu binawafil ibadah wa mulazamatil khalawat lianna naf'u qasir ala nafsihi. Nampak? Jadi semalam pun kita ada minta bawa ibarat daripada Umdatus Salik. Kalau orang itu menghalangnya daripada kerja, sibuk diri dengan zikir, dengan ibadat, berkhalwat, maka dia walaupun tak ada harta, walaupun tak ada kerja, dia tidak layak menerima zakat. Semalam pun kita dah sebut ada beza an-naf'ul muta'addi dengan an-naf'u al-qasir. Okey? Jadi sekarang ni pelajar, dia ada duit. Dia ada duit apa? Dia ada duit isbat. Ada duit isbat. Duit isbat ni boleh lah nak tampung-tampung setahun punya pendapatan, setahun punya keperluan, setahun punya keperluan. Maka setahun punya keperluan, adakah dia setahun punya keperluan? Tadi ada saya tanya soalan tadi tu. Dia ada duit 30,000, tapi dia duduk tengah belajar. Duit yang ada tu cukuplah 2-3 tahun, tapi tidaklah sampai kifayah umur ghalib. Maka adakah dia layak menerima zakat? Maka zahirnya dia masih. Sebab apa? Sebab dalam surah ini, dia ini kita hanya ambil iktibar mal, kita tidak ambil iktibar kasab. So bila kita ambil iktibar mal, maka kifayah mal yang ada itu yakfi untuk umur ghalib yang akan diambil kira. Jadi kalaulah nilai tersebut tidaklah diandaikan sebagai tidak mencukupkan kifayah umur ghalib, maka dia boleh mengambil zakat. Okey. Zahirnya begitulah jawapannya tentang masalah pelajar. Dia dekat madrasah ni, kadang pelajar ni lagi banyak duit cash daripada ustaz. Dapat mana tu duit isbat? Budak Johor, hafalan bagus, budak Terengganu, Masya Allah, sebulan 1,000. Dia tak luak duit 1,000 tu misalnya. Dapatlah 2 kali setahun kan, contohnya. Jadi duit dia banyak tu, tetapi kuantiti ataupun jumlah tersebut tidaklah mencukupkan untuk kifayah umur ghalib. Okey? Saya dah jawab dah ni. Muhammad Hassan Helmi, saya dah jawab dah tentang soalan hantar. Okey? Fayu'ta. Apa dia tu? Fayu'ta. Dalam kitab I'anah sebut fayu'ta ni, fa ni adalah fa jawab syarat muqaddar. Fa itu jatuh sebagai jawab kepada syaratin muqaddar. Apa dia syarat muqaddar tersebut? Idza alimta anna al-faqira wal miskina minal asnafi thamaniyah. Ustaz Ghazali, tahun ni isbat tak ada. Isbat tak ada, jadi kena nafi isbat. La ilaha illallah, nafi isbat. Ahmad Rais Nasharuddin Kamaruddin, kalau satu madrasah itu menganjurkan diberi zakat kepada mereka, apakah haram untuk pihak madrasah menggunakannya buat perbelanjaan mereka? Soalan tu kurang jelas.
Nasaruddin Kamaruddin. Jadi keperluan mereka tu kembali kepada madrasah ke kembali kepada orang madrasah? Soalan tu tak jelas. Ada soalan yang menarik tadi. Ahmad Muaz Muhammad Izam. Ahmad Muaz. Betul, soalan tu wajar. Tadi kita kata pelajar. Tadi kita kata pelajar boleh ambil zakat kan? Tetapi hari itu pun kita dah baca bahawasanya orang yang sibuk sedang belajar, maka mak bapak dia wajib tanggung nafkah dia. Nampak? Jadi kalau pelajar tu dia masih ditanggung nafkah dia oleh bapak dia, dia termasuk dalam kategori apa? Makfiyun binafaqatin wajibah. Ingat tak bahasan tu? Maka kalau dia berada dalam surah itu, maka dia tak boleh terima zakat. Tak boleh. Dia tak boleh terima zakat. Sebab apa? Sebab dia ditanggung oleh nafkah yang wajib. Betul? Jadi bila kita nak bahas tentang budak madrasah ni, kena gabungkan dua masalah tu baru dapat jawapan yang tepat. Okey? Barulah kita dapat jawapan yang tepat, iaitu bukan semua pelajar boleh terima zakat. Sebab ada pelajar yang memang mak bapak tak tanggung. Jadi kalau mak bapak tak tanggung, mak bapak nak bayar apa? Nak bayar yuran pun tak mampu. Jadi kita boleh bagi zakat kat dia. Tapi pelajar yang mana mak bapak bayar yuran, mak bapak bagi duit belanja, dia tak boleh ambil zakat. Dia tak boleh ambil zakat. Jadi ilmu ni, siapa yang kena tahu? Pelajar. Yang kedua, ilmu ni yang kena tahu tu pihak pengurusan. Dia antara masalah lagi yang perlu sebenarnya dibuat garis panduan pihak madrasah ketika menguruskan ni soalan tentang madrasah menerima zakat. Menguruskan duit zakat yang orang bagi. Kita di Seri Petaling, untuk zakat ini, untuk zakat, kita buat akaun asing. Akaun asing. Nampak? Akaun asing. Supaya apa? Semua duit daripada zakat kita tahu salurannya hanya pada asnaf. Jadi pihak madrasah kena tahu asnaf. Jadi di kalangan pelajar dia, ada yang asnaf, ada yang bukan asnaf. Jadi banyak berlaku pihak madrasah tidak tahu menguruskan duit zakat, sehingga duit zakat tidak disalurkan kepada yang betul. Jadi soalan yang ditanyakan tadi Nasaruddin tu, saya faham maknanya pihak madrasah minta zakat untuk madrasah, tetapi salurannya tu, persoalannya minta zakat tak ada masalah kalau disalurkan kepada asnaf. Jadi pihak madrasah ni asatizah, ada yang asnaf, ada yang bukan asnaf. Okey? Mungkin asatizah yang dia punya tahap dia manager, forever manager, tak asnaf. Ataupun Al-Fatih, apa nama dia, Khalifah ke apa tu, mungkin bukan asnaf, mungkin kan, mungkin bukan asnaf, mungkin, kita tak pasti juga, mungkin bukan asnaf. Jadi pihak pengurusan kena tahulah, okay, duit ni hanya bagi kepada asnaf, yang tak asnaf tak boleh ambil. Itu je, simple je. Nasaruddin Kamaruddin, pihak madrasah kalau dia ingin memungut zakat, pastikan disalurkan pada asnaf. Kalau tidak salurkan kepada asnaf, maka pihak madrasah perlu bertanggungjawab. Maka perlu dibuat akaun asing. Di madrasah kita, di madrasah kita, di madrasah kita ada pelajar yang memang bapak dia tak tanggung langsung. Jadi duit zakat tu kita bagi pada dia. Adalah, sebab tu kena ada senarai nama. Kena ada senarai nama. Kita dah jawab tentang masalah pelajar tajaan. Pelajar tajaan.
dapat biasiswa. Sebab apa? Dia ini memang ditanggung oleh orang lain. Memang dia ditanggung oleh orang lain. Tetapi tanggungan itu bukan nafkah yang wajibah. Saya dah sebut dah hari itu. Tanggungan itu bukan nafkah yang wajibah, maka dia boleh menerima zakat. Jadi masalah pengurusan zakat. Okey, ada satu soalan yang orang tanya saya. Ada orang dia bagi fidyah. Ataupun ada orang dia bagi zakat kepada madrasah. Jadi madrasah buat apa? Dia bagi beras banyak. Fidyah. Jadi fidyah beras ni dia kena bagi kepada fakir miskin. Jadi apa madrasah buat? Madrasah buat masak lah. Masak bagi pelajar makan. Betul tak cara tu? Tak betul. Satu, dia kena bagi mentah. Dia tak boleh bagi yang dah masak. Satu lagi, bukan semua pelajar tu adalah asnaf. Apatah lagi, di kalangan pelajar kita ada yang belum baligh. Ditanggung pula oleh mak bapak. Lebih-lebih lagi lah bukan asnaf. Jadi, point dia, perlu tahu bagaimana menguruskan duit zakat. Pelajar yang dapat nafkah cukup tak boleh ambil isbat, Ustaz Azmi. Ustaz Fikri, dia masalah memberi kepada Ahlul Bait ni, dia ada fatwa mutaakhirin kan, mazhab Syafi'i, yang melihat kepada boleh memberi kepada mereka zakat atas dasar hisah sebenar mereka daripada harta ghanimah dan fai itu sudah tidak ada. Maka misalnya ada sebut dalam tapi fatwa moden lah, fatwa moden, fatwa lama pun ada lah sebut kaul yang mana apabila sumber sebenar untuk mereka menerima zakat dah tak ada, menerima pendapatan dah tak ada, iaitu ghanimah dan fai, maka boleh. Saya rasa nanti masa perbahasannya akan ada sebut. Jika zakat perlu. Jadi fidyah, ya betul Ustaz Ilmi. Fidyah kena bagi kod mentah. Ini pun sama. Kita masa okey, dia panjang. Ni tak habis kitab ni. Kalau dibahaskan memang banyak. Jadi masalah pengurusan, masalah fi sabilillah ditafsirkan dengan umum, itu pihak yang memfatwakan itu atas tanggungjawab mereka lah. Sekarang ni kita belajar berdasarkan tafsiran mazhab Syafi'i, begitulah fi sabilillah dengan makna yang maklum, iaitu mujahid yang mutabarrik. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, kita tertinggal ni. Saya terlajak baca fayu'ta. Atas tu tak baca lagi. Hatta anna lil imam an ya'khudha zakatahu wa yadfa'aha ilaih. Sehingga kan apa? Sehingga kan boleh bagi imam untuk ambil zakat. Dia ni punya harta sehingga nisab. Dia bayar zakat. Zakat yang diambil tu bagi kat dia balik. Boleh sampai setara itu. Maknanya boleh berlaku orang tu dia wajib zakat, dia juga boleh terima zakat. Dia bukanlah makna mani'atul jama'. Dia bukanlah benda yang tak boleh berkumpul sekali. Terima zakat dengan bayar zakat ni dia bukan mani'atul jama'. Dia boleh hukum dia boleh berkumpul serentak. Okey? Okey. Seterusnya. Sebelum kita pergi ibarat seterusnya, satu perkara yang saya biasa muzakarah lah dengan ustaz-ustaz mutawwifin, iaitu masalah pengurusan dam. Ustaz Helmi, kita pun biasa bincang masalah pengurusan dam. Pengurusan dam.
Dam apa? Dam orang langgar larangan ihram. Langgar larangan ihram. Jadi dia buat macam mana? Binatang kambing yang disembelih itu, dagingnya dibawa balik, dimakan buat kenduri sesama jemaah. Dibuat kenduri sesama jemaah. Jemaah makan, dan termasuk yang makan tu orang yang buat dam. Ini antara masalah lah yang berlaku dalam masalah pengurusan dam. Pengurusan dam. Dan kita juga melihat masalah pengurusan dam tamattu'. Macam mana akad sebenar yang berlaku. Ketika berlaku, duit diserahkan, tidak ada sirah yang jelas. Sirah taukil yang jelas itu. Jadi syarikat-syarikat travel perlu berhati-hati dalam masalah wakalah. Kita pun ada bahaskan tentang niyabah dan seumpamanya. Okey, kita teruskan. Fayu'ta kullu minhumah. Maka diberikan akan setiap daripada kedua-duanya, fakir dan miskin, in ta'awwada tijaratan ra'su malin yakfihi ribhuhu ghaliban au hirfatan alataha wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan yu'ta kifayatal umril ghalib. Okey. Ini sekarang ni kita masuk pada perbahasan nak bagi banyak mana, miqdar, kadar untuk bagi. Kadar untuk bagi. Saya sekali lagi nak share, ini kitab yang memudahkanlah. Ini kitab muasir, tetapi taksimat dia memudahkan kita dalam sebahagian perkara dalam bab zakat, kerana dia dibuat dalam bentuk al-khulasah fi fiqh zakah, dan dirasahnya dirasah fiqhiyah muqaranah. Maka ada juga bukan ada jugalah, memang perbahasannya menyentuh tentang bab zakat dalam mazhab Syafi'i secara khusus, tetapi dibuat juga perbandingan dengan mazhab yang lain supaya kita mempunyai maklumat tambahan berkaitan dengan hukum zakat dalam bab yang lain. Okey. Maka diberikan setiap daripada fakir dan miskin. Masalah menguruskan duit zakat ini, kalau fakir dan miskin nak bagi macam mana, tengok. In ta'awwada tijaratan. Kalau dia ini biasa meniaga, maka kita beri kepada dia modal. Kalau dia pandai membuat sesuatu hirfah, kemahiran, maka kita beri alat kepada dia. Ataupun kita bagi alat terus, ataupun kita bagi duit untuk beli alat tersebut. Wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan. Saya dah terangkan tu Abu Nu'aim. Hatta anna lil imam, dah terangkan tadi. Wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan yu'ta kifayatal umril ghalib. Dan orang yang dia tak pandai meniaga, dia tak ada kemahiran apa-apa, maka dia diberi kifayah umril ghalib, iaitu 60 tahun. Tadi Abu Hafs Al-Kitabi ada tanya soalan, apa maksud umur ghalib? Cuba tengok cara bagi zakat. Cara bagi zakat. Dia dalam bab zakat ni, kita tak boleh nafikan dan kita tak boleh elak, dan benda tu memang tak sepatutnya. Kita perlu tahu bagaimana pengurusan yang PPZ kita buat. Daripada segi bab pengurusan secara umumnya lah bagus, sistematik. Sebab itu antara wajah kenapa bagi kepada pemerintah tu lebih afdal dari satu segi, iaitu kerana mereka mempunyai upaya akses untuk mengetahui fakir miskin. Dari sudut itu, maka ulama mengatakan memberi kepada imam, sebab imam dia ada kuasa besar, dia ada kuasa akses maklumat banyak,
maka memberi kepada mereka itu adalah lebih afdal, supaya pemberian itu merata dan diberi secara adil. Dari sudut itu, memberi kepada imam itu adalah lebih afdal. Tengok apa maksud kifayah umur ghalib. Dalam i'anah sebut umur ghalib ni 60 tahun. 60 tahun. Jadi kita buat kiraan lah, satu orang, satu kepala, satu hari dia perlu berapa, setahun berapa, kali baki daripada umur dia sehingga sampai umur 60 tahun. Jadi kalau umur dia sekarang 50, dia diberi kifayah duit sedepuk kalau ikut kaedahnya. Dia beri kifayah umur ghalib, bagi duit sedepuk sehingga cukup untuk dia guna sehingga baki 10 tahun. Tetapi zahirnya kita kena tengok ibarat dia. Walaupun memang dia sebut berikan kepada dia kifayah umur ghalib, tetapi membuat pemberian seperti itu tidak wajib. Tidak wajib. Okey? Membuat pemberian maksudnya memberi sekaligus daf'atan wahidah. Yang diamalkan oleh apa? Oleh PPZ, dia akan beri mengikut bulanan. Dari satu segi bagus membuat pemberian seperti itu. Kerana apa? Kerana kalau dia bagi sekaligus, takutnya berjoli. Maka diberi mengikut berperingkat, iaitu bulanan. Boleh je beli 2 bulan ke 3 bulan punya perbelanjaan ke, tapi yang diberi itu di bank in kan, dimasukkan secara bulanan. Itu yang berlaku. Dia dalam bab zakat ni, kita kena belajar 2 perkara. Satu, kita kena belajar tentang siapa yang wajib bayar zakat. Apa kadar dia, nisab dia, syarat dia. Ada satu lagi dalam bab zakat ni yang perlu ditekuni, iaitu cara menguruskan zakat. Okey, saya bagi contoh dalam kitab Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Cuba tengok dalam kitab Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah, ada perbahasan berkaitan dengan menguruskan zakat. Ada perbahasan berkaitan dengan menguruskan zakat. Sebab apa? Sebab menguruskan zakat ni tanggungjawab pemerintah. Maka sistem menguruskan zakat boleh dibuat. Maknanya dibuatlah. Nak buat secara online ke, nak buat secara berpejabat ke, itu terpulang. Itu mengikut zaman. Tak ada masalah. Daripada segi sistem pengurusan, sebenarnya Malaysia lagi bagus daripada hatta negara yang mungkin maju segi ilmunya macam Pakistan. Segi pengurusan zakat mungkin Malaysia lagi bagus, ataupun sebahagian negara Arab. Jadi kita tak boleh nafikan sebahagian pejabat zakat kita, pusat zakat kita, segi pengurusan zakat adalah bagus. Cuma dia dalam mereka uruskan zakat, mereka akan uruskan berdasarkan peruntukan fatwa yang telah difatwakan, dan mereka akan bergerak mengikut fatwa tersebut. Dari sudut itu sebenarnya yang kita ahli ilm mempertikaikan dari sudut itu. Tetapi bukan kita menimbulkan syak wasangka pada pihak pengurusan zakat. Yang kita minta mungkin diperbaiki, mungkin dalam masalah tasahul. Tapi saya dah sebut dalam bab zakat ni, kalau pemerintah memfatwakan dengan satu fatwa yang bukan mazhab Syafi'i, maka dia boleh diamalkan. Tapi dengan syarat, janganlah fatwa itu mengambil qaul yang memang khariqun lil ijma'. Itu tak boleh lah. Iaitu kita kena bantah. Dia tak bolehlah guna perkataan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tak boleh. Bukan asalkan benda itu difatwakan maka bas, perkara itu kira muktamad. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tak, tengok dulu berdasarkan apa, berdasarkan qaul yang bagaimana. Jangan sampai qaul syadz, jangan sampai qaul khariq lil ijma' dan seumpamanya. Jadi kita telah baca berkaitan dengan berapa kadar yang diberikan.
Kita habiskan sedikit lagi. Ibarat yang seterusnya ni adalah teori ataupun kaedah kaedah kita nak temu duga. Ni yang ibarat seterusnya ni. Kaedah untuk temu duga kelayakan terima zakat. Sebenarnya dalam sistem semua penjabakan zakat ada. Ini Ustaz Helmi, Ustaz Abdul Rahman, itu yang kita minta ataupun itu yang kita petikaikan. Masalah pengurusan zakat. Apa antara isu besar yang berbangkit? Hissah untuk amil itu digunakan berleluasa berbanding kepada asnaf yang lain. Maknanya mereka beli kereta, beli perkakas dan seumpamanya dengan duit zakat. Atas asnaf apa? Asnaf amilin. Atas asnaf amilin. Kemudian duit zakat dilaburkan, dibuat hospital Pusrawi misalnya. Saya tak pastilah hospital Pusrawi itu adakah duit zakat. Adalah hospital yang dibuat pakai duit zakat misalnya. Jadi siapa yang boleh masuk kat situ? Asnaf. Kalau berdasarkan kaedah mazhab Syafi'i memang tak boleh, jelas tak boleh. Tetapi saya yakin adalah tesis-tesis yang telah dibuat masalah melaburkan duit zakat. Dalam kitab ni ada perbahasan tentang melaburkan duit zakat. Dia melaburkan duit zakat ni, dia jadi sebab apa? Sebab menjadikan duit zakat ni sebagai modal. Menguruskan zakat macam menguruskan bisnes. Itu dia punya punca dia. Menguruskan zakat seperti menguruskan bisnes. Dan perkara itu memang dibuat. Perkara itu memang dibuat. Sekali lagi kita sebut pihak yang memfatwakan, maka pihak itu tanggungjawab atas apa yang dia telah buat. Melaburkan duit zakat. Jadi nilai pelaburan tu besarlah, berjuta lah. Jadi itu kan memberi risiko, menambahkan risiko kepada harta zakat. Ustaz Abdul Rahman, saya baca ini yang di-share dalam kitab ni. Katanya keputusan Nadwah Fiqhiyah Ula lil Hay'ah Al-Alamiyah lil Zakah Mujamma' Al-Fiqh Islami bersidang 2007 dalam masalah melaburkan duit zakat. Dalam masalah melaburkan duit zakat. Pada tahun 1998 ada perbincangan tentang tajuk ni. Wa ba'da at-tadawul wal munaqasha wat ta'ammul fi ahkam ikhraj az-zakah wa masarifha qarrara al-majlis ma yali yajibu ikhraj zakat al-amwal 'ala al-far wa dhalika bi tamlikiha li mustahiqin al-mawjudin waqta wujub ikhrajha alladhina tawallallahu ta'yinahum bi nass kitabih. Lihadha pada tahun 1998 punya keputusan daripada persidangan fiqh Mujamma' fi Islami yang bersidang di Mekah, tak boleh laburkan duit zakat. Fala yajuzu istithmaru amwali zakah li salihi ahadin min mustahiqiha kal fuqara. Dia kata tak boleh. Sebab apa? Dengan laburkan duit zakat terkandung di dalamnya banyak perkara yang melanggar enactment syarak. Antaranya al-ikhlal biwajibi fawriyati ikhraj. Dia punya yang langgar tu, poin pertama adalah kalau kita belajar bab zakat, dia mesti dikeluarkan segera. Segera tu tak berlaku. Wa tafwiti tamlikiha li mustahiqiha, dan meluputkan amal memilikkan zakat tu kepada orang yang berhak pada waktu yang sepatutnya dikeluarkan.
dan memudaratkan mereka. Ini keputusan 1998. Tapi pada tahun 2007 yajuzu, dia kata boleh pula, istithmaru amwali zakat allati yata'akharu sarfuha أو التي تفيض عن سد الحاجة الأساسية أو مقتضى المصلحة التي تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة مثل حالات المجاعة أو النكبات الطارئة أو إذا كان الصرف يتأخر لأسباب تنظيمية أو إجرائية مثل دفع مرتبات شهرية للمستحقين أو نقلها. Jadi pada tahun 2007 boleh melaburkan harta zakat yang lewat diagihkan ataupun yang banyak melebihi daripada hajat asasi. Ataupun dia melebihi maslahat yang menuntut diagihkan secara segera. Maksudnya pada waktu itu tidak ada keperluan untuk nak agihkan segera, dia katalah. Seperti waktu itu bukan kemarau, waktu itu bukan ada nakabah, macam ada krisis macam sekarang kan, COVID-19. Ataupun pengagihan tu jadi lambat sebab masalah SOP, ataupun masalah pengurusan. Contohnya kita bagi lambat tu sebab kita bagi zakat itu secara bergaji setiap bulanan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, semasa dilaburkan duit zakat tersebut, hendaklah dijaga dobit-dobit berikut. Ada beberapa dobit. Ada beberapa. Ini ada lagi dobit ni. Saya baca sedikit dobit. Ini mujamma' fiqh Islami. Dobit dia yang pertama, an yattakhidha qarar al-istithmar man waliya al-amra aw man yanubu anhu. Yang boleh buat keputusan melaburkan duit zakat ini pihak pengurus, pihak yang berkuasa lah, yang mengelolakan pusat zakat ini, maka dia yang buat keputusan. Itu dhabit pertama. Dhabit yang kedua, an yakuna al-istithmar fi wujuhin madrusa qalilatil makhatir ma'a as-sa'i ila ijad ضامنين لهذا الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام شرعية. Jadi dhabit yang kedua, pelaburan itu mestilah dikaji. Dia hendaklah bersifat kurang risiko dan kena wujudkan pihak-pihak yang akan menjamin pelaburan tersebut, yang jaminan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak. Nombor 2. Dan nombor 3, hendaklah dibuat suatu SOP yang menjamin kelestarian modal yang dilaburkan. Dan hendaklah duit yang dilaburkan itu ditunaikan sekiranya ada keperluan mendesak untuk diagihkan kepada fakir miskin. Untuk diagihkan kepada fakir miskin. Jadi itu ibarat dia. Wallahu alam. Buku ni bagus sebab dia ada sebut juga tentang masalah fatwa zakat kontemporari. Kita nak baca jugalah kertas kerja, kertas perbahasan yang mengharuskan istithmar amwali zakah. Kita orang yang belajar ni tak memadai hanya kata mujamma' fiqh Islami kata boleh 2007 punya. Untuk kita yang belajar,
setakat begini kita tak puas hati, sebab kalau berdasarkan ibarat yang kita belajar mazhab Syafi'i, maka zakat perlu diagihkan secara segera. Melaburkan satu, mendedahkan kepada peratus daripada harta zakat itu akan berkurangan. Kalau rugi kan, berkurangan. Dan satu lagi, dia bila melabur ni, dia akan tunda bertahun-tahun setelah diberi kepada PBZ, ditunda bertahun-tahun sehinggalah diserah kepada asnaf. Dan kalau dibeli pula bangunan dan seumpamanya, maka terus hilang istihlak dia punya duit tersebut. Duit tu dah kira tak ada lah, sebab dia dah berupa bentuk bangunan sekarang. Mungkin ada idea juga duit zakat digunakan untuk beli property. Kita tunggu property ini naik harga, jual. Dia kata kan bagus, jual, nanti duit bertambah, jadi kita boleh guna untuk bayar zakat. Itu semua idea orang bisnes. Kalau kaedah syarak, hendaklah diberikan secara segera. Maka cuma qarar Mujama' Fiqh Islami dihadiri oleh ulama-ulama yang muktabar. Sebab itu kita nak melihatlah apa jawapan-jawapan yang ataupun apakah ibarat-ibarat yang dinukilkan. Sudah tentulah mereka membahas secara istiqlal, tidak terikat dengan mazhab Syafi'i ke Hanafi ke, tapi bahkan mereka ini jenis istiqlal kepada nusus. Mungkinlah ada ibarat-ibarat juga yang dinukilkan. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. Muhammad Hasan Ilmi. Kemungkinan itu kita tak boleh nak jawab lah. Imkan tu imkan. Tapi kalau kita kata semua orang orang yang perlu dapat zakat dah dapat zakat. Tapi masalahnya ada orang yang perlu dapat zakat tapi tak dapat zakat. Jadi dan peratus orang yang bayar zakat pun rendah berbanding yang tak bayar zakat. Jadi masalah lebihan itu hanya mereka saja yang mengetahui adakah wujudnya lebihan. Sebenarnya kita boleh dapat data tu daripada laporan. Secara umumnya Baitul Mal atau pejabat zakat, dia ada buat keluarkan report tentang agihan zakat. Dan pejabat zakat ni, yang audit dia ni adalah daripada jabatan luar yang audit, untuk memastikan ketulusan. Sebab tu saya sebut, kita bukan mempertikaikan ketulusan. Sebab kaedah yang digunakan untuk audit, kaedah yang kalau ikut kalau asalnya memang telus lah, sebab dia guna jabatan luar, syarikat audit, kan? Kaedah standard SOP dia. Cuma fatwa-fatwa yang dipakai dalam menguruskan, itu point dia. Fatwa-fatwa yang dipakai. Jadi kalau fatwa dipakai boleh labur. Jadi dia guna untuk labur. Jadi segi jawapan dia diuruskan secara telus. Sebab daripada segi undang-undangnya boleh. Jadi bukan yang dipertikaikan ketelusan, yang dipertikaikan fatwa-fatwa yang digunakan bagi proses ataupun operasi tersebut. Kalau mereka dah pihak yang orang yang bekerja pejabat zakat tu, dia tak ada apa-apa tanggungjawab, kan? Sebab dia mereka ni hanya orang yang menjalankan sebarang perkara yang telah dipersetujui oleh orang atas. Okey. Ada minta apa, Tuan Guru Hashim, semalam ni
yang membawa kita bawa kisah Tuan Guru Hashim itu adalah perkara yang saya jadikan sebagai mukaddimah sebelum menyebut cerita berkaitan dengan Tuan Guru Hashim, iaitu masalah adakah asatizah ini semestinya perlu berniaga. Jadi semestinya itu adalah perkataan yang tidak tepat. Kerana kalau kita lihat salaf kita daripada kalangan ulama', di kalangan ulama' yang meniaga dengan tak meniaga, yang tak meniaga lagi banyak. Jadi saya boleh cakap lah bab ni, sebab saya pun meniaga juga kan. Jadi orang meniaga jangan terasa lah. Jadi kita tak boleh sebut begitu, asatizah mesti meniaga. Sebab yang dicontohkan oleh leluhur kita adalah apa? Bukan semuanya meniaga. Dia masalah meniaga ni masalah rezeki yang Allah takdirkan. Ada orang yang memang terlalu sibuk. Ada orang yang mana terlalu sibuk, ataupun ada orang yang dia tidak pandai untuk meniaga. Tapi orang meniaga kata kami boleh ajak, kami boleh bagi kaunseling. Jadi itu masalah meniaga ni, orang bukan asatizah saja, orang awam pun dia ada hissah dia daripada meniaga ni, rezeki. Jadi semalam yang kita sebut tentang masalah perkataan Imam Ghazali, kena faham kan? Perkataan Imam Ghazali itu kita sebut, jangan kita sebut kepada asatizah yang lain atas jalan tempelak. Jangan. Apalah kau meniaga tak nak duk makan duit zakat. Tak boleh sebut macam tu. Sebab itu setiap perkataan itu likulli maqalin maqam. Itu kaedahnya. Setiap perkataan itu ada tempat dia. Daripada siapa yang bercakap kepada siapa dilontarkan pada waktu yang sesuai. Jadi Imam Ghazali dia bercakap atas nama dia ini macam guru, murabbi, mursyid kepada kita semua sebagai suatu peringatan, nasihat, supaya kita jangan berpuas hati dengan keadaan kita ni sebagai orang berilmu sehingga kita bangga diri. Maka untuk apa? Untuk kita tundukkan diri kita sedarlah kita ni makan duit zakat, ausahun nas. Bukan maknanya duit zakat tu kotor. Duit zakat ni dia bukan kotor, boleh makan kan. Kalau duit zakat tu kotor, tak sepatutnya lah diberikan kepada sesiapa pun. Sahabat pun makan duit zakat, ulama dulu pun makan duit zakat. Okey. Jadi sebab itu likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Jadi janganlah asatizah dia ambil ibarat Imam Ghazali itu dia pergi tempelak asatizah yang lain, tak betul. Apatah lagi kalau yang cakap tu orang awam. Itu kadang-kadang perkataan itu betul tapi tidak disalurkan pada tempat yang betul. Jadi dia menimbulkan fitnah. Jadi bukan semua benda yang hak kita boleh share. Share kena pandai ilmu menge-share tu sebut. Itu point dia. Sebab kalau kita tengok banyak je ulama yang mana hidup dengan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bagi rezeki, sebab itu masing-masing punya bahagian. Masing-masing punya rezeki, masing-masing punya bahagian. Okey, saya pun berniaga jadi saya boleh cakap kan. Jadi orang berniaga dia tahulah dia punya cabaran dia. Tetapi yang pastinya satu poin yang besar, jangan sebab kita berniaga mengurangkan komitmen kita pada ilmu agama yang kita dibesarkan. Maksudnya kita ni daripada kecil habiskan masa kecil kita untuk ilmu itu kan, untuk perkara itu. Maksudnya janganlah komitmen kita kepada perniagaan itu menyebabkan kita tinggalkan perkara yang kita dibesarkan, kita masuk madrasah untuk perkara tersebut. Jadi semua asatizah yang duduk dalam kelas ni semua pandai imbangkan masa. Jadi rezeki orang lain-lain. Poin dia rezeki orang lain-lain. Jadi apa yang saya nak sebut tu, tok guru pondok ni, mereka ni tak ada gaji. Pondok Pasir Tumbuh ni Ustaz Fauzi Abdul Rahman beritahu, mereka ni tak ada gaji. Memang pondok memang dia berjalan tanpa gaji. Hidup
ada di kalangan tok pondok berniaga, memang ada yang ada sawah. Tetapi rezeki itu datang kepada mereka sehingga mereka bila dah akhir umur, Allah bagi kaya pada mereka tanpa jalan biasa, bukan dengan jalan biasa. Jadi Tuan Guru Hashim, masa saya pergi ziarah, itu kali pertama saya ziarah Kelantan, dan saya datang seorang diri pergi ke Pasir Tumbuh. Jadi dapatlah ziarah. Kebetulan masa kita datang pagi itu, beliau belum balik daripada Kedah. Petang baru sempat jumpa. Jadi waktu tu pun beliau dah tak boleh berjalan, tapi masih boleh bercakap. Jadi beliau ini orang yang sangat mesra lah. Orang Kedah kan. Orang Kedah ni dia sembang pandai. Jadi dia sembang, orang tua. Dia sembang, dia kata, saya ni baru beli jeep. Dia balik daripada Kedah tu, duduk belakang, baring je. Baru beli jeep baru, cash. Dia sebut, saya baru beli cash. Jadi beliau sebut tu sebagai modal nak sembang dengan kita dan bergurau kan. Tapi nak bagi tahunya, Allah bagi rezeki, boleh beli secara cash. Bahkan beliau ini kalau ikut Ustaz Fauzi, banyak orang amanahkan tanah, bagi geran tanah, bagi geran tanah, bagi itu, bagi ini. Jadi dengan berkat keikhlasan dia mengajar, meluah belanjakan seluruh masa dia, adalah sumber rezeki. Adalah sumber rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Sebab itu Maulana Sa'ad sebut, saya yakin antara sumber rezeki yang terbesar adalah satu orang mengajar agama. Antara sumber rezeki yang terbesar adalah orang yang mengajar agama. Kalau kita ikhlaskan, insya-Allah Allah tak akan sia-siakan asatizah yang bagi komitmen untuk mengajar agama. Pasti akan ada rezeki di sisi Allah SWT. Jangan pula kita pergi tempelak kepada asatizah yang meniaga pula. Bukan. Masing-masing ada bahagian dia, ada faedah dia. Jadi faedah asatizah masuk meniaga ni, maka nampak dia memurnikan. Contohnya kan, contohnya Forever, tengok dia jadi murni sebab apa? Ramai yang pakai kopiah, pakai serban. Jadi adalah dia punya bahagian dia di mana mereka berada. InsyaAllah akan membawa kebaikan. Dan pastinya kita niatkan segala tindak tanduk kita, Allah Ta'ala, segala tindak tanduk kita niatkan untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sebenarnya yang nak cerita tentang Tuan Guru Hashim. Itu sebagai contoh. Banyak lagi kalau kita nak bagi contoh Tuan Guru yang Allah Ta'ala bagi rezeki. Kerana salah satu sumber rezeki yang Allah Ta'ala berikan yang bersifat samawi punya asbab, iaitu seseorang yang memberi khidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir saya boleh share kisah Maulana Yunus Al-Junfuri. Maulana Yunus Al-Junfuri, beliau mengikut gurunya. Tidak mengambil gaji. Maulana Yunus ni ikut Maulana Zakaria, tak ambil gaji. Beliau lebih kurang pada awal permulaan sahaja mengambil gaji. Awal permulaan mengajar, kemudian beliau tidak mengambil gaji. Hidup tawakal dengan Allah, tetapi Allah bagi rezeki melimpah ruah. Setiap tahun pergi haji dan setiap tahun pergi umrah. Maksudnya waktu pergi haji, waktu pergi umrah tu lain-lain. Beliau kalau pergi haji itu memang tak buat apa-apa langsung. Tidak buat apa-apa langsung. Semuanya diuruskan A sampai Z. Beliau duduk tunggu saja orang ambil, bawa pergi airport, bawa balik. Nampak? Itu contoh. Jadi kita yakin Allah SWT akan membantu. Setiap orang ada bahagian rezeki dia. Semoga rezeki yang sampai kepada kita tu yang pentingnya. Rezeki yang sampai kepada kita adalah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaika.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahida wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinah ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.